Okey. Kita sambung balik semula kita punya presentation tadi. So untuk dry collection yang seterusnya, okay, ni refreshment tak rasa kurang okey. Sikit dah ni. Okey, tadi bila dah kita sampai saduran, kita akan buat kemasan yang terakhir. Kita buat penyimpanan kan, yang minggu lepas, yang Kak Azhar cakap tadi. Lepas tu, untuk pengawitan haiwan bercengkerang, untuk spesimen ketam dan Kak Azwar, ya, Kak Azwar tak share screen. tak share screen. Tak. Sekejap ya. Saya rasa baik cakap. Tak shock sendiri. Okey, boleh nampak? Boleh. Yang ni yang last tadi kan? Kita akan keringkan, buat dehydration, lepas tu cantumkan yang bahagian tertinggal, tertanggal ke yang rosak, spray acrylic coating untuk kemasan terakhir. Okey. Lepas tu boleh disimpan atau dipamerkan. Tapi disebabkan korang ada racing, so bahagian nombor 5 dengan nombor 6 ni kita akan skip. Korang tak perlu spray dengan acrylic coating pun. Sebab kita akan coatingkan dengan resin. Okay, ingat ya, untuk bahagian 5 6 tak perlu buat. Kita akan coating dengan resin. Okey, untuk resin nanti, untuk minggu yang seterusnya, you all akan belajar mengenai resin, coating and block. So, kita akan buat dua teknik. Tapi yang pertama sekali korang akan buat coating and then baru buat block. Okey, kenapa kita coating spesimen kita? Pertama, dalam badan spesimen kita tu, bila kita dah dehydrate kan dia akan berongga. So, bila berongga, kita kena coating dulu supaya kita dia panggil apa? Capsule kan dia, encapsule kan dia. Kita coating tu supaya kita nak elakkan bubble keluar, untuk elakkan dia daripada pecah. Dan bila coating kan dia juga dia waterproof. So bila waterproof, dia bagus untuk racing. Sebab racing ni dia kena buat dengan spesimen kering sahaja. Spesimen basah tak boleh. So that's why anything yang kita nak gunakan dengan racing, kita kena keringkan. Sama ada mold dia ke, spesimen tu sendiri, so semua kena kering. Okay, synthetic natural product, thick liquid and harden when mixed. Okay, biasanya resin dalam keadaan yang pekat. Okay, bila kita mixkan dia akan jadi lagi pekat and then dia akan rasa macam ada haba sikit, rasa panas sikit. Suam-suam macam tu. Waktu tu dia dalam stage cure. Sesuai untuk di-coating atau dijadikan mold lah untuk kita tuangkan dalam mold. Okay, easily burn. Okay, ada setengah resin yang mudah terbakar and can explode when react. Boleh meletup bila bereaksi. Yang meletup ni biasanya kalau nisbah yang kita buat tu tak kena. Terlampau banyak hardener ke, resin sikit sangat, dan haba dia terlampau kuat, dia boleh meletup. Dan kita buat dalam kandungan yang sangat banyak, satu baldi, satu tong ke, memang dia akan jadi haba tu sangat tinggi dan boleh jadi satu letupan lah. So that's why resin ni orang buat dalam amount yang sikit saja, kecil-kecil je. Kalau tengok untuk rantai, untuk jewellery kan, orang buat untuk cincin, memang dalam keadaan yang kecil-kecil je. Even dalam bentuk blok pun orang buat blok yang kecil, tak buat blok yang besar. Kak Azwar pernah cuba buat blok besar guna resin, tapi dia punya maksimum tebal dia. Dia tak boleh tebal daripada 2 cm setiap layer. So kalau Kak Azwar nak buat 20 cm tebal dia, Kak Azwar kena buat satu hari 2 cm. Lepas tu biar dia beku, lepas tu baru boleh layer lagi. So Kak Azwar akan memerlukan 10 hari untuk dapatkan 20 cm tebal tu. Itu resin.
Okay, hydrocarbon from plant, especially conifer tree. Okay, ada juga resin yang secara semula jadi daripada pokok-pokok conifer. Okay, merupakan rembesan daripada pokok tu sendiri. Itu pun resin juga. Ataupun orang panggil dama pokok tu. Gam pokok atau getah pokok tu. Itu dia dalam bentuk resin juga. Yang contoh dalam gambar yang saya tunjuk ni. Okay. Okay, lepas tu resin juga boleh dianggap sebagai getah yang dirembes oleh pokok. Yang ini resin semula jadi. Biasanya larut dalam alkohol tapi tidak larut dalam air. So yang ini yang kita kena jaga. Kalau alkohol dia boleh melarutkan resin tapi dalam air resin dia jadi macam minyak. Dia tak bind. Dan dia tak akan beku dah kalau kena air. So kalau nak buat resin dalam keadaan yang kering. Even dalam bilik tu sendiri tak boleh pasang aircon yang menyebabkan moist atau humid. Nanti resin kita tak akan beku dengan elok. Dia akan jadi gooey ataupun macam bentuk gam apa? Uh, gam jelly. Nak makan gummy bear tu kan? Gummy bear yang jenis jelly tu jadi macam tu. Nyut-nyut macam tu. Okay, dia tak akan jadi keras. Okay, bernilai sebagai sumber bahan mentah untuk sintesis organik antara bahan di dalam minyak wangi. Memang digunakan sebagai base untuk minyak wangi. Okay, resin fosil daripada pokok kuno membentuk amber. Okay, amber dia ada banyak jenis. Amber daripada pokok, amber daripada haiwan, ada juga. Amber yang paling mahal sekali dalam dunia ialah amber paus. Ambergris nama dia. Okay, ataupun dalam bahasa kampungnya orang panggil muntah paus. Okay, dia akan keluarkan muntah tu dalam bentuk berkilo-kilo. Dia ada macam seketul macam tu. Okay. Uh, ada orang kata macam bentuk wax. Wax macam lilin macam tu kan, boleh kikis apa semua. Itu boleh jadikan bahan asas kepada perfume. Dan sangat mahal. Kalau dapat tu macam jumpa harta karun lah. Boleh jadi jutawan. Sebab setiap 1 kilo tu dalam berapa ratus ringgit orang beli. So kalau you jumpa muntah paus, memang boleh jadi jutawan. Tapi tak payahlah mencari muntah paus. Rare, jarang-jarang jumpa. Okey. Jenis-jenis resin, kita ada plastik resin, polyester resin, polikarbonat resin, casting resin, polymer resin, acrylic resin. So yang you all dapat adalah acrylic resin. Okay, chemical resin, dry resin. Resin is a substance used in lacquer, adhesive, plastic and epoxies and is known for its translucent property. Okay. So korang akan pakai epoxy acrylic resin ataupun epoxy clear resin yang korang dapat tu. Okey, kegunaan. Okey, resin polyester sejenis air yang sejernih air ni sesuai untuk kita gunakan untuk berbagai jenis ukiran, hasil seni, pasu, trofi, set permainan chess. Ini bagi orang yang ada seni, art. So dia boleh buat macam-macam. Dia boleh create macam ni, macam keychain je ni, rantai macam ni. Ini yang jenis-jenis yang macam insect dia isi dekat dalam. Ini tumbuhan boleh dijadikan macam gelang. Ini insect yang dijadikan macam dia panggil apa yang kita panggil blok resin lah ni. Biasa untuk kanta pembesar kita cembungkan dia, so kita akan nampak haiwan tu kecil je tapi bila kita buat dalam bentuk cembung dia jadi besar. Dia tak payah nak pakai lens lah. Okey. Biasanya bentuk semi hemisfera kan. Separa bulatan dia cembung macam tu. So bila kita embedded ke haiwan dalam tu dia akan nampak lebih besar. So boleh jadikan juga umpan memancing. Okey, penindih kertas, plug cenderahati, barang hiasan, tombol pintu, keychain dan lain-lain. Okey, tapi di RRC kita guna pakai resin ni sebagai saduran untuk awet objek seperti serangga, sampel-sampel batu batan ke fosil ke, tulang-tulang yang mana fragile, yang nampak mudah rosak. So kita akan coating kat dengan resin, nanti dia akan jadi intact terus keras. So kita nak preserve kita punya spesimen tu untuk tempoh masa yang lama kan. So kita gunakan resin. Yang paling bagus dia waterproof. So memang tak akan ada kulat yang attach pada dia. Untuk kita maintain cuci selenggara pun senang. Okay. Dia tidak meresap air. So, jadi memang waterproof lah. Okay.
Okey, untuk bunga-bungaan pun kita boleh resinkan juga. Bunga yang berwarna tu tapi dia ada teknik juga. Sebab resin ni dia ada heat, ada haba. So bila kita letak direct tanpa kita rawat dulu bunga tu, dia akan jadi kering lah. Bunga tu akan berubah colour. Katakan kuning dia jadi coklat. Sebabkan haba daripada resin tu. Dia akan memanaskan tumbuhan. So biasanya kita akan rawat dulu tumbuhan tu, keringkan. Dan kita akan warna atau celup dengan dye ke apa, baru kita akan masukkan dalam resin. Next, untuk keselamatan, selamat jika digunakan dengan baik, perlu amalkan langkah-langkah berjaga-jaga. Okey, apa yang precaution yang you all kena tahu, resin dan hardener dia boleh menyebabkan reaksi alergik, uh, seperti IV racun. Contohnya, ada setengah orang yang kulit dia tu sensitif, ada masalah kulit, ada bila kena pokok, sesuatu pokok yang pokok hutan yang berbulu macam tu, ada boleh naik rashes apa semua, ataupun jenis getah-getah pokok tu dia mudah jadi allergic. So kena pakai glove properly lah, pastikan resin tu tak kena dekat tangan. Sebab kalau you all jenis kulit yang allergic, memang kena pakai lah glove. Okey, tapi tidak sampai menghakis lah sebenarnya resin ni. Boleh menyebabkan keresahan kulit yang teruk. Tahap reaksi berbeza antara individu. Okey, macam Kak Azwar, memang tak ada apa-apa masalah resin. Cuma macam Kak Ika, biasanya kalau kena resin, dia akan jadi kering kulit dia. Itu salah satu allergic jugalah tu. Okay. Dan satu lagi yang perlu elak, resin ni forever. Kalau tuang tertitis dekat atas tangan tu, dia akan melekat dekat kat tangan lah. Kena kopek lah pula satu hal. Dia bukan macam lilin ni, lagi kuat lagi daripada lilin. Dia tercabut lah beraroma dengan kulit-kulit korang selesai kering atas tu. So, kalau kena dekat baju, dekat tudung macam Kak Azwar ni contoh tudung, nampak ke tak? Contoh tudung, tu. Perasan tak ada resin dekat situ? Forever lah. Tak boleh nak keluarkan dah tu. Drop resin pada tudung Kak Azwar. So, tudung-tudung ni, ala-ala kena gam gajah ke Kak Azwar? Lagi teruk lah. Lagi teruk. Gam gajah tu kadang-kadang kita boleh juga kupas-kupas. Resin tu lebih kurang gitu. Kalau kena kat tangan tak boleh cuci. Yes, memang tak boleh cuci. Yang dah mix memang tak boleh cuci. Yang belum mix boleh cuci. Kalau you kena resin sahaja, cara nak larutkan dia guna alkohol. Kalau you kena hardener sahaja, you boleh guna cuka untuk hilangkan dia. Tapi bila you dah combine, lepas tu kena dekat tangan, biasanya susah korang nak hilangkan. Jangan sekali-kali pergi basuh tangan ke apa. Sebab resin ni dia tak react dengan air. So kalau korang basuh dengan air, bila korang kena resin yang dah bercampur, dia jadi lagi sticky. Lagi melekit tangan korang. So apa yang korang boleh buat, pakai etanol je. Cuci pakai etanol. And then keep cuci etanol, keep pakai tisu tu. Tisu atau kain, tonyo tangan korang. So itu je Kak Zau buat. Kadang-kadang sampai 2-3 hari baru hilang. Kalau dah ada beku lagi bermasalah. Kena dekat kuku lagi lah. Silap-silap forever kuku korang. So kalau yang non-Muslim tu nak pakai kuitek, jimat, pakai resin, boleh lah. Tapi for long term lah. Kena kikis, kena keluar. Okey, so untuk pencegahan pakai alat pelindung diri seperti sarung tangan dan topeng muka. Topeng muka ni bila kita pakai adalah ketika kita bancuh resin. Mask dia tu kena pakai properly. Sebab bila kita bancuhkan resin dan hardener, dia akan ada satu gas yang terbebas. Gas tu yang tak bagus untuk korang sedut. Ataupun waktu korang kacau tu, korang jangan bernafas dekat dalam bekas acuan yang korang bancuh tu. Kena tarik nafas ke tepi. Sebab dia punya gas yang keluar tu tak bagus. Okey, so cuci segera jika terkena kulit. Biasa memang jangan cuci lah. Okey, jangan cuci kalau dah mix. Yang sebelum mix tu tak apa cuci. Okey. Resin tidak larut air, cuci dengan bahan bukan air. Hardener larut air, cuci dengan sabun dan air suam. Ataupun cuka makanan dekat rumah tu. Berhenti jika terdapat apa-apa tanda-tanda reaksi. Okay, lindungi mata, cuci mata dengan air tekanan rendah selama 15 minit. Lakukan kerja menggaul di kawasan peredaran udara yang baik. Kalau boleh jangan dalam bilik tidur.
buat dekat ruang yang terbuka, dekat laman ke, dekat tepi-tepi rumah yang tak ada orang. Jangan dia buat racing dekat dapur, bancuh. Lakukan kerja megah di kawasan peredaran udara terbuka, elak menyedut bau bahan ini. Jangan telan, cuci tangan setelah selesai kerja. Jauhi dari kanak-kanak dan tempat-tempat kering dan sejuk. Ni kalau ada adik-adik ke, anak-anak buah, anak saudara, elakkan. Tempat sejuk ni kenapa? Sebab dia humid, dia ada lembapan. So kita tak nak buat di dalam kawasan yang ada lembapan. Sebab nanti kita punya resin tak mengeras, tak jadi. Resin jernih. Biasanya teknik ni melalui bacaan ataupun penerangan. Okay. Susah dipelajari melalui bacaan atau penerangan. Dia kena buat praktikal baru senang. Kalau korang dengar je cara penerangan, tengok video, nampak mudah. Tapi bila buat tu, korang akan rasa sendiri macam mana. Bagi yang pertama kali guna, perlu ada pengalaman mencuba beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang berkualiti. Kenapa Kak Azul kata hasil berkualiti? Sebab bancuh resin dia akan create bubble. Once bubble, lepas tu habuk. Anything yang ada dalam resin tu, dia akan kekal forever. So korang kena pastikan bekas yang korang pakai bersih, tak ada habuk, tak ada apa-apa partikel. Sebab once you mix tu, dia akan mix terus lah. Cara gaul tu pun penting untuk kurangkan bubble. Jenis batang yang korang gunakan untuk gaul tu pun penting. Kalau tak nanti korang akan membazirkan the whole campuran resin tu. Resin dah lah mahal ya. Pasal tu Kak Azhar bagi sikit je dekat korang. Okay, resin tu mahal. Dan bila campur tak kena dia punya nisbah dia. Campur pula dengan teknik yang menyebabkan buih banyak. So korang punya end product nanti tak lawa. Dia akan jadi berkabus. Dia akan jadi, dia tak akan jadi clear. Okay. Dia akan jadi uh, berbuih-buih. Sampel korang tak akan clear. Okay. So, kesukaran utama adalah mendapatkan kiraan sebenar bagi nisbah hardener dan yang diperlukan. Okey, bagi kita punya produk resin yang kita dah tahu, dah biasa pakai, kita tahu sukatan. Okey, bagi yang baru korang beli contohnya di mana-mana kedai ke apa, biasanya dia akan bagi korang nisbah dia. Sama ada 1:1 ke, 3:1 ke, 2:1 ke. So kedai tu akan supply kan. Sebab different resin, different dia punya calculation untuk mix tu. Biasanya perlu menganggar dahulu melihat tahap campuran kerana setiap penyilang menghasilkan bahan yang berbeza. So Kak Azhar dah try banyak jenis resin yang ada dalam pasaran. So yang Kak Azhar bagi kat korang tu is the best. Paling easy dan paling kurang bubble. Yang Kak Azhar bagi dekat korang tu. Kalau yang lain-lain yang murah memang senang berbubble. Bubble dia pula halus. Memang susah nak keluarkan. Yang itu memang tak bagus lah. So, yang ni contoh-contoh resin yang ada dalam pasaran. Yang ni hardener dia kuning. So, ni tak bagus. Kalau korang pakai ni, nanti korang punya blok resin tu akan jadi kekuningan. So, dari segi epoxy resin, Kak Zara bagi. Hardener pun dah bagi. Bekas untuk bancuh pun dah bagi. Pengacau dah bagi. PPE pun dah ada. Release agent ini atau wax ni korang kena prepare. Okay, Kak Zara kata boleh pakai Vaseline. Okay, lip balm ke yang jenis ada wax tu. Kalau ada lotion yang mineral ataupun oil base boleh pakai. Tapi kena pastikan jangan pakai lotion yang water base. Okay, dia air memang dia tak boleh lah. Dia kena pastikan dia wax ataupun oil. Minyak masak jangan pakai ya. Nanti orang tanya pula. Minyak masak, minyak makan tu boleh tak Zah? Yang tu jangan pakai. Yang tu tak boleh. Nanti korang punya resin jadi kabur. Dia takkan clear. Okay, acuan atau muah. Kita dah bagi. Ada yang dapat bentuk love. Ada yang bentuk petak. Dan jarum, berus, pencuci. Ni pencuci ni boleh pakai cuka lah dekat rumah. Paling-paling mudah nak dapat. Ataupun hand sanitizer jenis ethanol tu boleh pakai. Pewarna ni option. Kalau ada jenis dye, cecair dye tu ataupun line punya dakwat untuk refill tu, itu boleh dijadikan sebagai pewarna kepada resin. Okay. Ataupun ada acrylic paint punya paste. Dakwat pilot.
nak buat pen pilot yang cair tu, itu pun boleh jadikan pewarna. Boleh dibeli je. Sirap tak boleh, Zul. Kau jangan pakai sirap. Sirap tu kan berunsur air. So, boleh campur dengan resin memang hancur lah. Sirap duduk atas, resin duduk bawah. Memang tak akan beku. Bukan cakap sirap, food colouring pun tak boleh pakai ya. Food colouring dia water based. Memang tak boleh. Okey, ini kaedah dia secara ringkasnya. Okey, sampel akan disadur, terpilih acuan, persediaan permukaan acuan, menyukat resin hardener, kita gaulkan, menuang lapisan pertama, rehatkan, mengatur spesimen. Okey, langkah mengatur spesimen ni atau sampel ni, kita dah buat awal dah daripada minggu kita nak buat resin ni. So sekarang ni kita dah buat preparation pengeringan ni untuk ke arah resin. Okey. So apa yang korang buat sekarang ni, korang akan kena keringkan sampel, kena awetkan sampel untuk kita guna pakai nanti dalam minggu resin. Okey. So ketam tu nanti kita akan, Kak Azwar akan ajar macam mana nak keringkan. Lepas tu bivalve yang korang akan dapat pula minggu depan tu. So kita akan keringkan benda-benda tu minggu depan. Ketam dengan bivalve tu. Minggu depan korang akan dapatkan, lepas tu buat terus dan combine dengan resin. Lepas tu menuang lapisan kedua, rehatkan, keluarkan dari acuan, menggilap dan membersih. Persediaan sampel tu memang sangat penting ya. Semua sampel perlu kering sebelum disadur. Kena pastikan sampel tu muat dalam acuan kita. Okey. Nanti kan kita dah kembang-kembangkan kaki dia apa semua, lepas tu masuk dalam acuan tak muat. So tak boleh lah. Sebelum dia kering tu kita kena pastikan macam mana situasi tangan dia, sepit dia tu nak duduk macam mana. Macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke. Kalau buka besar-besar tak muat dalam bekas acuan. So waktu kau nak keringkan sampel ketam, bivalve, kena tengok acuan yang korang ada. Okay. Sama ada sampel tu boleh dijemur, dikeringkan, diawet, dehydrate dan lain-lain. So kita akan buat dehydration, lepas tu kita akan jemur atau keringkan. Kalau siapa yang ada oven dekat rumah pun kita boleh keringkan guna oven 40 darjah Celsius sahaja dalam masa 3 hingga 4 jam. Okey, bagi slow je. Tak boleh ni sangat. Tak boleh tinggi sangat suhu. Kalau suhu tinggi nanti uh, jadi apa? Cookies pula korang punya ketam tu. So jangan lebih daripada 40. Okay, jenis sampel tiada had. So untuk sampel kering dia tak ada had. Tapi pastikan kering. Untuk nak masukkan dalam resin pun sama. Pastikan sampel tu kering. Itu sahaja. Terdapat berapa langkah sebelum sampel digunakan. Okay, ini untuk tumbuhan. So Kak Azhar tak ajar untuk tumbuhan. So sampel dalam formalin. Contohnya kalau korang nak buat untuk ikan korang dah masuk dalam formalin, dah masuk dalam etanol. Okey, korang nak keringkan dia. Okey. Pertama sekali dehydrate sampel juga menggunakan alkohol 30, 50, 70. So 80 ni tak payah, terus kepada 90 ataupun sebenarnya 3 kali je. 30, 50, 70. Okay, lepas tu boleh lap dengan tisu, keringkan ikan tu, lepas tu dan biarkan di dalam udara biasa. Sebab etanol ni dia mudah meruap. So dia akan meruap bersama dengan cecair yang ada dalam ikan tu. Okay, lepas tu ikan tu dia akan jadi kering. Dia tak jadilah macam ikan kering, tapi dia kering disebabkan oleh etanol tu, dia dah preserve dah. Okay. Lepas tu pindahkan spesimen kering ke dalam resin sehingga kulit sinaran yang diperlukan dicapai. Terapkan seperti biasa, dengan cara ini bahagian dalaman sampel dapat ditunjukkan. Okey, resin yang dah bancung, kita boleh coating dulu ikan tu, sama ada sapu ke apa ke. Lepas tu kita letak di atas silikon ataupun dalam acuan silikon terus. Sebab silikon ni dia mudah tanggal. So ikan tu dia akan jadi coated lah. Lepas tu barulah kita letak dalam blok resin ke apa. So macam tu lah kita awet ikan dan kita masukkan dalam blok resin. Sampel yang dalam alkohol lagi mudah. Okey, macam ipan ke udang ke semut atau kumbang. So, biasa alkohol digunakan sebagai pengawet 70 hingga 75%. Jadi kita boleh dehydratekan dia terus. Okey, rendam dalam resin, lepas tu boleh masukkan dalam acuan terus. Okey, sebab yang dalam etanol
dia dah dehydrate sendiri dah. So, lagi mudah untuk kita masukkan dalam resin. Okay, jenis-jenis acuan yang boleh digunakan untuk resin. Pertama sekali, acuan tu mestilah permukaan dia licin. Kalau menggerutu-gerutu, nanti resin korang pun jadi gerutu lah juga. Macam ni contohnya. Okay, bahan yang biasa kita guna adalah plastik. Plastik yang keras tu. Okay, even plastik untuk watercolor punya apa nama? Palette ya, palette. Color palette. Yang tu boleh guna juga. Okay, acuan untuk coklat boleh guna. Coklat mold. Untuk sabun, acuan untuk buat sabun boleh guna. Yang ini silikon. Silikon ni boleh guna juga sebab silikon tahan haba. Yang ni acuan macam air batu rasanya. So, boleh guna sebab dia permukaan dia macam ni. Apa plastik yang tak boleh guna ialah plastik yang tidak licin. Plastik yang tidak licin tak boleh guna. Dia tak nak keluar nanti daripada acuan tu. Lekat terus. So, silikon, besi, walaupun kita dah ada benda-benda ni, silikon, besi apa semua, kena juga letak wax tau. Jadikan dia sebagai release agent. Kalau tak ada release agent, nanti resin tu dia makan dengan dinding acuan. So, nanti apa dia jadi susah nak keluar. Silikon, besi, aluminium, plastisin tanah liat. Plastisin tanah liat ni pun boleh buat, tapi biasanya untuk bentuk yang abstrak. Kita nak buat bentuk berbiku-biku ke. So, biasa kita akan pakai plastisin lah. And then, susah sikit lah bila pakai plastisin, dia akan lekat pada resin. So, kita kena cuci, buang plastisin tu. Banyak kerja sikit lah. And then, boleh pakai juga plaster, wax, bekas plastik, rubber and kayu. Kayu Kak Azhar tak sarankan sebab biasanya resin boleh meresap dekat dalam kayu. So, dia takkan jadi acuan. Biasanya kayu tu akan attach terus dengan resin. Persediaan permukaan acuan. Okay, so biasanya kita ada release agent dalam bentuk botol, kita akan spray. Tapi kalau you all dekat rumah tak ada release agent, so Kak Azhar kata boleh guna pakai wax sahajalah untuk jadikan sebagai release agent. Okay, ini detail cara nak buat dia. Nanti hari untuk resin tu Kak Azhar akan cerita lah dengan detail. Yang penting sekali bahagian menyukat, nisbah dia kena betul. Lepas tu bahagian menggaul, tak boleh gaul laju, nanti dia akan create bubble. And then ini dia punya cure time, nanti Kak Azhar akan cerita dengan detail. Hot life, cure time adalah waktu dia bercampur sebati. So dia ada masa dah 15 minit sebelum dia jadi pot life. Sebelum dia jadi beku dan keras. So dalam masa 15 minit tu lah korang kena tuang dalam acuan, susun spesimen, lepas tu buangkan bubble-bubble, nak letak label ke apa ke dalam tu. Lepas tu barulah kita biarkan dia untuk mengeras. Dia dah mengeras dengan berus-berus ni mengeras terus dengan bekas-bekas melekat. Okey. So membentuk dalam acuan yang macam ni kita akan tuang, tapi kita pakai yang clear, tak pakai putih macam dia ni. Rehat dan keluarkan dari acuan. So biasanya 12 hingga 24 jam dia cure. Bergantung pada jenis resin. Yang kita punya 24 jam. So buat hari ni, besok baru boleh buka. Kalau hari ni pukul 8 buat, pukul 8 besok baru boleh buka. Okay, pastikan 24 jam. Jangan kata-kata nak picit-picit, nak pegang-pegang. Nanti lekat pula kita punya cop jari ni. Ada setengah orang dia tak sabar kan, dia dah buat tu. Congkir-congkir lah, try-try nak buka. Last habis, rosak. So biar 24 jam. Dah siap, nanti 24 jam baru boleh buka dengan properly. Okey, sebelum habis mencuci ni, korang ada finishing. Finishing yang biasanya lebih kepada bucu dia. Okey, dia akan ada lebihan resin ke apa, korang kena buang. Lepas tu gunakan kertas pasir yang Kak Zah bagi tu ada dua jenis, satu warna hitam, satu warna cream atau warna coklat. Satu yang kasar, satu yang halus. So gunakan yang kasar tu untuk buang dulu lebihan, lepas tu gunakan yang halus untuk rapikan. So korang tak perlu tekan kuat-kuat, korang kena slow-slow je layang-layangkan. Sebab mold korang tu dah cukup elok dah. Dia takkan membentuk bucu yang banyak sangat. Lainlah korang nak buat curve ke, nak buat macam apa sendiri kan, nak buat sendiri curve, tak nak ada bucu tajam. Yang tu boleh lebih sikit lah korang apa nama sanding lebih sikit.
baru jadi bucu yang bulat. Lepas tu siapa ada wax kereta dekat kat rumah, wax tayar ke, wax body kereta ke, so dia boleh last tu guna wax supaya lebih berkilat lagi tempat yang descending tu. Alright, lepas tu cleaning barang-barang yang mana ni. Okay, biasanya barang yang kita guna untuk racing, kita dispose terus. Sebab dia akan melekat sana, melekat sini, ada lelehan lah, apa lagi begini. So, kita tak sarankan untuk guna. Even berus pun kalau basuh wax semua dengan cuka pun sebenarnya, dia tak akan hilang sepenuhnya. Tetap nanti jadi keras juga. So, biasanya memang kita akan buang. Tempat basuh, stera tu, kalau kita tak buang, kita bekukan. Kita biar je sampai dia beku keras. Stera tu kita letak elok-elok, bekas tu kita letak elok-elok. And then bila dah beku, barulah kita boleh recycle. Tapi Kak Zul tak galakkan recycle sebab nanti bila bancuh untuk next, dia jadi tak bagus. Tak cantik nanti. Okay. Okay, itu sahaja untuk slide. So Kak Zul akan tunjukkan video untuk korang. Untuk dry preservation. Ini contoh yang pelajar dah buat ya. Video yang dah dibuat sebelum ni. So kalau tak faham apa-apa boleh hantar kat chat ya. Tanya. Okey, yang mula-mula ni untuk taksirmi dulu. So dia akan gunakan baby turtle tu. Macam mana dia nak potong baby turtle tu apa semua nanti you all boleh tengok dalam video ni. Eh.
Okey. Itu je untuk hari ini. So, untuk resin tu nanti kita akan pergi detail pada hari minggu 2 minggu lagi. So minggu depan start buat yang ketam dengan uh, bivalve. Okay, sebab kita dah suruh carikan bivalve. Okay, ada siapa-siapa nak tanya bivalve tu macam mana nak kena dehydrate? Ke dah tahu dah? Nak tanya boleh unmute ya. Baik, sebelum kita habiskan. Oven tak ada, air fryer ada. Adik, jangan pakai air fryer dik. Nanti tergoreng korang punya ketam tu semua. So, biarkan kering dalam udara biasa je. Biar jemur dulu 3 hari. Okay? Tak payahlah masuk dalam oven, tak payah masuk dalam air fryer lah. Nanti kan jadi lain pula dik. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Kak Azhar. Tak ada ya? Senang je kan untuk lab dia? Kak Azhar, saya. Ha, Azhar, siapa? nak Okay. tanya. Saya. Kalau boleh tak Kak Azhar explain back yang part 1, apa benda yang patut kita buat? Tak, bukan. Kan Kak Azhar dah cakap dah buff semua tu kan. First step ni maksudnya yang kalau yang crab tu nak buat macam mana? Kan dia dah dalam bag. Okay. Bawa keluar dia. Lepas tu. Bawa keluarkan sahaja ketam tu. Okay. Lepas tu sediakan bancuhan 30, 50 dengan 70 etanol. Okay. Lepas tu nampak dalam video tadi kan. Ambil yang ketam wet tu. Masukkan dekat dalam 30% etanol. Tunggu lebih kurang 15 minit. Pindahkan kepada 50% etanol. Lepas tu pindahkan lagi ke dalam 70% etanol. So setiap step tu lebih kurang 15 minit. Sebab kita punya spesimen ketam tu kecil je. Okay, lepas tu boleh ambil letakkan dia comel-comel atas plastisin ke atas apa, bentukkan kaki dia apa semua. Lepas tu keringkan sahaja. Itu sahaja. Pastikan dia kering. Itu je. Lepas tu boleh simpan dalam bekas bila dah kering untuk next sesi pula. Untuk next kita punya preservation. Okay, check banyak ni. Bawa keluar crab tu kena cuci dulu ke? Kalau ikutkan tak payah cuci dah sebab dia daripada etanol. Kita orang pun wrap tu pun dengan etanol, tak payah cuci dah. So sebab kalau you cuci dia dah jadi basah balik. Betul? Dah kena air. So dia akan lagi banyak masa, tempoh masa nak keringkan dia. Melainkan kalau you cuci dia tu sebab nak bagi dia basah, sebab nak bentukkan kaki-kaki dia. Yang tu boleh lah. So, kalau ikutkan you boleh dah kalau dia dah dalam keadaan kekeringan tu, you tak nak beki dia lah kaki-kaki dia. So tak perlu cuci sebenarnya. Boleh terus dehydration 30, 50, 70. Okay, kita ada 5 minit lagi untuk sesi bertanya. Baik, nak terbuka ke tertutup ke azab. Okay. Baiva. Tengok pada Baiva tu masuk acuan tak? Oh tak. Baiva tak tahu masuk acuan. Okay. Baiva bila kita nak keringkan dia, tisu dalam dia kita akan buang. Okay. So sebenarnya kita nak dia dalam keadaan terbuka. Okay, sama ada dia punya ni macam ni ke, so dia terbuka lah. Okay. So kita tak nak dia, kalau split pun lagi bagus sebenarnya. Kalau split. Okay, buang isi dalam dia. Kita nak kering. Macam mana nak bersihkan bivalve? Okay, cuci, bilas, buang isi. Lepas tu kita akan buat dehydration juga. Untuk ketam dengan bivalve tu akan masuk dalam acuan residu sama ke bivalve saja. Lepas tu saya untuk duduk ketam dengan bivalve tu kena bawah berapa. Okey, untuk resin kita akan gunakan ketam. Kalau perasan saiz ketam tu dengan saiz mold. Memang kita dah meshkan dia. Okey, sama ada ketam tu besar ke, dan you akan dapat mold besar. Kalau ketam tu kecil je, you akan dapat mold kecil je. Okey, cuba trykan, masukkan ketam tu dekat dalam mold. Sebab kita nak pastikan kaki dia tu masuk dekat dalam mold. Nanti kalau dia lurus terkangkang, terkeluar daripada acuan pula. Yang akan jadikan blok resin adalah ketam. Okey, yang bivalve tu kita akan buat coating saja.
You akan belajar cara untuk sapu kulit dia, child. Okay? Sebab Viva kita tak akan masukkan dalam mall lah. So boleh dapatkan bivalve yang besar ke kecil ke, jenis scallop tu ke, boleh. Tapi janganlah besar sangat, nanti kan tak cukup resin nak coating. So untuk ketam yang bivalve tu masukkan macam tak ketam saja, macam mana nak tahu spesimen tu dah betul-betul kering under matahari. Bila you pegang ketam tu dia ringan, dah tak ada air dah pun daripada badan dia, itu tanda-tandanya dia dah betul-betul kering. Okay? Biasa dia beza berat sebelum kita dehydration dengan selepas kita dehydration tu dia berbeza berat dia. Even kita pegang pun kita boleh tahu, oh ni dah kering. So, bivalve akan celup etanol juga ke? Ya. Sebab kita takut ada tisu-tisu yang tertinggal dekat bivalve tu ataupun tempat cantuman dia tu, dipanggil ligament dia tu, nanti dia tak proper kering. So kita dehydration ke juga kulit tu supaya dia dehydrate terus semua. So yang buang tisu dalam untuk ketam dengan bivalve akan buat lepas rendam dalam etanol ke sebelum? Buang tisu dalam untuk ketam tu. Okey, kalau tengok tadi dalam video, buang tisu dulu kan? Dia buang dulu dalam siput tu apa semua, lepas tu baru rendam. Bivalve tu keringkan dengan ketam sekali Kak Azhar, tinggal cengkeram je kan? Ya. Tapi ketam tu tak perlu nak korek isi ya. Tak perlu korek isi. Sebab ketam tu dah kecil sangat dah. Okey, so saki baki etanol yang ada dengan korang tu, korang kena bancuhkan, kena agihkan kepada 30, 50, 70. So, ketam tu kecil je kalau perasan. So, bekas korang untuk tuang etanol untuk rendam tu pun kecil je. Tak perlu pakai banyak etanol. Nanti tak cukup. Kak Azhar kalau guna oven untuk keringkan, ada time limit ke? Lepas tu untuk dua-dua ketam dengan bivalve sekali Ya, dua-dua kena keringkan. Bivalve kena keringkan, ketam kena keringkan. Kalau nak masukkan dalam oven, Kak Azhar kata dah tadi, suhu 30 hingga 40 darjah Celsius. Jangan lebih 40. Ambil masa sejam sekejap sangat. 2 jam ke? 3 jam ke? Suhu jangan tinggi, suhu rendah. Tapi masa dipanjangkan tak apa. Slow, dia biar dia kering secara slow. Kalau cuaca tengah hari panas terik, better pakai matahari je. Kalau bivalve tu nanti kita sediakan sendiri. Ya. Kalau ikutkan dalam nota yang dah dibagi, bivalve tu kena cari sendiri. Sama ada nak cari siput pahat ke, siput sedut ke. Itu bukan kerang. Siput sedut bukan kerang sorry. Bivalve. Jenis-jenis bivalve ialah bercengkerang dua bivalve. Biasa boleh dapat dekat kedai kerang anadara tu, lala boleh, lala tiram pun boleh, scallop brown scallop tu boleh,